Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program Tip Santai TVET SPM 2022 bagi mata pelajaran ekonomi. Untuk makluman, program ini adalah anjuran unit TVET Sektor Pembelajaran JPN Pulau Pinang. Tip santai mata pelajaran ekonomi kita pada hari ini mempunyai 3 slot. Slot yang pertama, kita akan fokus kepada kertas 1. Slot yang kedua, kita akan fokus kepada kertas 2 bahagian A. Dan slot ketiga, kita akan fokus kepada kertas 2 bahagian B. Baik, marilah kita mulakan slot yang pertama yang akan disampaikan oleh Puan Madiha binti Bidin, Guru Ekonomi daripada SMKA Al-Irsyad. Baik, pada slot ini saya akan membuat ulang kaji soalan-soalan yang berkaitan dengan kertas 1. Okey, untuk pengetahuan anak-anak pelajar sekalian, kertas 1 ini mengandungi 40 soalan objektif. Okay, markahnya ialah 40 markah. Ini bermakna satu jawapan yang betul, 1 markah. Okay, dan masa yang diperuntukkan adalah selama 1 jam 15 minit. Baik, kita lihat contoh soalan yang pertama. Pilih pasangan yang betul. A. Masalah asas ekonomi apa yang hendak dikeluarkan? Keterangan diselesaikan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. B. Masalah asas ekonomi berapa yang hendak dikeluarkan? Keterangan dikeluarkan melalui penggabungan faktor pengeluaran secara optimum. C. Masalah asas ekonomi bagaimana hendak dikeluarkan? Diselesaikan melalui corak agihan pendapatan. D. Masalah asas ekonomi untuk siapa dikeluarkan? Keterangan dikeluarkan bergantung kepada harga relatif faktor pengeluaran. Jadi, jawapannya adalah A. Baik. Masalah asas ekonomi ini, okay, anak-anak kena ingat, dia punya akronim dia ialah ABU. Okay, ABBU. A, apa yang hendak dikeluarkan. B, berapa. B lagi satu ialah bagaimana. Dan U, untuk siapa barang itu dikeluarkan. Jadi, ingat ABU. Baik. Mengapa jawapan B ini salah? Okey, B ini adalah keterangan untuk masalah asas bagaimana. C, keterangan untuk masalah asas untuk siapa barang itu nak dikeluarkan. D, keterangan untuk masalah asas bagaimana. Jadi jawapan yang betul adalah A. Okey, berapa B, kita lihat B Okey, berapa yang hendak dikeluarkan ni merujuk kepada kuantiti. Okey, bagaimana merujuk kepada cara. Cara barang itu nak dikeluarkan. Sama ada nak guna intensif modal ataupun intensif buruh. Baik. Seterusnya, soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah betul? A. Ciri dari segi pulangan, tanah mendapat pulangan sewa, modal mendapat pulangan untung. Okay. B. Ciri dari segi mobiliti, tanah mobiliti geografi, modal mobiliti kegunaan. C. Ciri dari segi penawaran, tanah penawaran tidak terhad, modal penawaran terhad. D.
ciri dari segi pengeluar, tanah pengeluarnya adalah anugerah alam, modal pengeluarnya adalah ciptaan manusia. Okey, apakah jawapan untuk soalan nombor 2? Okey, jadi jawapannya adalah D. Okey, kita lihat A. Mengapa salah? Okey, A, tanah mendapat pulangan sewa. Okey, betul. Okey, modal mendapat pulangan untung. Jadi salahlah sebab modal ganja. Okey, modal pulangan dia adalah faedah. Okey, tanah, okey B tanah mobility geografi. Okey, tanah tidak mempunyai mobility geografi. Modal mempunyai mobility kegunaan. Jadi betul lah. Okey, C, penawaran. Tanah penawarannya adalah terhad. Okey, modal penawarannya adalah tidak terhad. Okey, baik. Jadi jawapannya di sini adalah D. Baik, soalan nombor 2 ini soalan yang berkaitan dengan faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran ada 4. Buruh, tanah, modal dan usahawan. BTMU. Baik, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga berkaitan dengan bab tingkatan 4, bab 2 tingkatan 4. Okey, baik. Pernyataan manakah yang betul tentang keluk permintaan pasaran? A, bentuk keluk mencerun ke atas dari kiri ke kanan. B, diterbitkan daripada keluk-keluk permintaan individu. C, menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti. D, kecerunan keluk adalah lebih curam berbanding keluk permintaan individu. Okay, jawapannya ialah B. Okay, mengapa A salah? Okay, A ni adalah keterangan untuk keluk penawaran. Okey, bentuk keluk mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Sepatutnya keluk permintaan pasaran mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Baik, C, menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti. Sepatutnya menunjukkan hubungan secara tidak langsung antara harga dengan kuantiti. C ni adalah penerangan untuk keluk penawaran pasaran. Okey, D, kecerunan keluk adalah lebih curam. Sepatutnya lebih landai. Okey, cikgu akan terang keluk curam bagaimana dan keluk landai bagaimana. Okey, baik. Kalau sekiranya keluk curam, keluk permintaan yang curam dia begini. Keluk permintaan yang landai dia begini. Okey, landai untuk keluk permintaan pasaran. Curam untuk keluk permintaan individu. Okay. Baik, saya harap anak-anak boleh faham dengan penjelasan cikgu mengapa A, C, D itu bukan jawapannya. Baik, seterusnya soalan nombor 4. Masih lagi di bab 2 tingkatan 4. Okay, rajah 2 berkaitan dengan sesuatu barang keluaran tempatan. Baik, kita lihat keluk di sini. Dia ada keluk S0, S0. Ini S0, S0 merupakan keluk penawaran yang asal. Dan keluk penawaran S1, S1 merupakan keluk penawaran yang baru. Mengapakah berlaku perubahan keluk S0, S0 ke S1,
S1. Baik, kita lihat di sini untuk keluk ni harga tidak berubah, tetapi yang berubah adalah kuantiti. Okey, kuantiti yang asal adalah 200 dan kuantiti yang baru adalah 300. Ini bermakna penawaran bertambah dari 200 kepada 300. Okey, soalannya mengapakah berlaku perubahan keluk S0 S0 ke S1 S1? Baik, A, daya pengeluaran meningkat. B, cita rasa pengguna bertambah. C, lambakan barang import berlaku. D, firma bermatlamat memaksimumkan untung. Jadi jawapannya adalah A. Baik, B mengapa boleh salah? Okey, B ni adalah untuk penentu permintaan. Okey, C, lambakan barang import berlaku juga merupakan berkaitan dengan keluk permintaan lah, permintaan yang akan berubah. Baik, firma D, firma bermatlamat memaksimumkan untung. Okey, untuk D, keluk penawaran akan beralih ke kiri. Okey, untuk soalan ini keluk penawaran beralih ke kanan. Okey, sebab tu D salah. Baik, seterusnya soalan yang kelima. Pernyataan yang manakah betul tentang keanjalan harga penawaran? Okey, masih lagi di bab yang kedua, tingkatan 4. Okey, A, mengukur peratus perubahan harga yang ditawar kesan daripada peratus perubahan kuantiti. Okey, B, dalam jangka masa panjang, penawaran adalah tidak anjal. C, barang anjal mempunyai perkali lebih besar daripada 1. Okey, D, contoh barang anjal ialah kelapa sawit. Jadi jawapannya adalah C. Baik, kenapa tak boleh D? Kenapa D salah? Okey, D salah kerana contoh barang anjal ialah barang perkilangan ataupun barang mewah ataupun barang kehendak. Okey, kelapa sawit ni adalah barang pertanian. Okey, barang pertanian adalah contoh barang tak anjal. Baik, saya harap anak-anak semua boleh fahamlah dengan penjelasan cikgu. Baik, soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-6. Baik, soalan yang ke-6 ni berkaitan dengan bab 3 tingkatan 4. Baik, soalannya, situasi manakah yang menerangkan fungsi wang sebagai alat ukuran nilai? Baik, untuk pengetahuan semua, fungsi wang ada 4. Okey, alat bayaran tertunda, alat bayaran tertunda. Okey, alat perantaraan pertukaran. Okey, kemudian alat ukuran nilai. Dan yang terakhir adalah alat simpanan nilai. Baik, kita lihat A. Encik Gan membayar RM5,000 sebagai deposit untuk kereta baharu. Okey, B, Cik Selvi membayar RM250 setiap bulan untuk motosikalnya selama 2 tahun. C, Encik Azam mengunjungi lebih daripada 10 gerai komputer untuk membandingkan harga komputer sebelum membeli. D, Puan Maimun membeli barang kemas pada harga diskaun 70%
sempena jualan penghabisan stok oleh Intan Jual Sendirian Berhad? Baik, jawapannya adalah C. Okey, A ni adalah fungsi wang alat bayaran tertunda. B juga fungsi wang alat bayaran tertunda. D fungsi wang alat perantaraan pertukaran. Baik, ukuran nilai ni bermaksud kita boleh membandingkan harga sesuatu barang dengan barang yang lain. Itu jawapan yang paling tepat adalah C lah. Okey, baik. Seterusnya, soalan nombor 7. Pernyataan manakah yang betul tentang konsep pengeluaran? Okey, soalan nombor 7 ini berkaitan dengan bab tingkatan 4, bab 4 tingkatan 4. Okey, A. Pengeluaran jangka masa panjang adalah melebihi 5 tahun. B. Fungsi pengeluaran menunjukkan bagaimana input digabungkan untuk menghasilkan output. C. Apabila jumlah keluaran mencapai maksimum, keluaran purata menjadi sifar. D. Keluaran sud merupakan perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada penggunaan satu unit input tetap. Jadi, apakah jawapan untuk soalan nombor 7? Okay, jawapannya adalah B, bola. Baik, kenapa kita tak pilih A? A ini salah disebabkan oleh soalan nombor A ini penggubal memberitahu kita bahawa jangka masa panjang ini adalah 5 tahun. Sebenarnya jangka masa panjang ini bukan dikira berapa tahun. Maksudnya jangka masa panjang ni bermaksud apabila sesuatu firma tu ataupun pengeluar tu boleh mengubah input tetap. Okay, contohnya dalam masa sebulan atau setahun, dalam masa setahun pengeluar tu boleh mengubah input tetap. Okay, jadi jangka masa panjangnya adalah setahun. Tapi sekiranya pengeluar tu boleh mengubah input tetap dalam masa 3 bulan, jadi jangka masa panjangnya adalah 3 bulan. Okay, jadi jangka masa panjang ni bukan merujuk kepada bilangan tahun, tetapi merujuk kepada keupayaan sebuah firma itu mengubah input tetap kepada input berubah. Baik. C. Apabila jumlah keluaran mencapai maksimum, keluaran purata menjadi sifar. Okey, kenapa C salah? C salah kerana macam ni. Apabila jumlah keluaran mencapai maksimum, keluaran marginal, bukan keluaran purata, tetapi keluaran marginal menjadi sifar. Baik, D. Mengapa salah? Keluaran sud merupakan perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada penggunaan satu unit, bukan input tetap, tetapi input berubah. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B, bola. Baik, kita teruskan soalan yang nombor 8. Soalan seterusnya, soalan yang berkaitan dengan bab 1 tingkatan 5. Pernyataan manakah yang menerangkan kesan tindakan Bank Pusat menurunkan kadar rizab berkanun bank perdagangan? Baik, pernyataan yang pertama, penawaran wang dalam pasaran bertambah. 2, pernyataan kedua, jumlah permintaan barang berkurang. 3, inflasi dapat diatasi. 4, keupayaan bank memberi pinjaman meningkat. Okey, jadi jawapannya adalah bola. Okey, baik. Tindakan Bank Pusat menurunkan kadar rizab berkanun. Okey, soalan ni nak apakah kesan? Okey, jadi jawapannya adalah B lah. Baik, soalan seterusnya. Strategi yang manakah perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk membolehkan produk
tempatan bersaing di peringkat global. A. Mengurangkan tarif yang sedia ada. B. Mengawal kadar tukaran wang asing. C. Memberi subsidi kepada pengusaha tempatan. D. Meningkatkan kuota terhadap barangan yang diimport. Apakah jawapannya? Baik, jawapannya adalah C. Baik. Kerajaan, perlu anak-anak faham di sini, kerajaan memberi subsidi kepada pengusaha ataupun pengeluar. Kerajaan tidak memberi subsidi kepada pengguna. Faham anak-anak? Baik. Soalan yang seterusnya. Apakah kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap negara? Kebaikan sekatan PAB. Okey, soalan ini soalan yang berkaitan dengan sekatan. Baik. Ada berapa jenis sekatan PAB yang anak-anak dah belajar? Baik. Okey, antara sekatan PAB ni ialah seperti tarif, kuota, embargo, kemudian kawalan pertukaran asing. Semuanya ada 6 subsidi. Jadi anak-anak buat ulang kajilah. Soalan yang tajuk yang berkaitan dengan sekatan PAB. Semuanya ada 6. Kebaikannya ialah A. Mengurangkan ekspor. B. Meningkatkan peluang pekerjaan. C. Menambah penawaran barangan import. D. Mengurangkan permintaan barangan tempatan. Jawapannya adalah B. Sekatan ini kita dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Baik, soalan yang seterusnya. Situasi manakah yang menerangkan tentang import tak nampak Malaysia? Perlu anak-anak faham. Kita ada import tak nampak. Kemudian kita ada import barang nampak. Kemudian ekspor barang nampak dan ekspor barang tak nampak. Soalan ni dia ada jadi soalan ni ditanya import tak nampak. A. Syarikat dari Korea membuka kilang di Pulau Pinang. B. Universiti Awam Malaysia membayar gaji pensyarah dari Jepun. C. Kerajaan Perancis membayar bil utility untuk kedutaan di Malaysia. D. Pelancong dari Singapura menginap di sebuah hotel di Pulau Langkawi. Import ni maksudnya import tak nampak Malaysia bermaksud wang dari Malaysia mengalir keluar negara. Jadi jawapannya adalah bola lah. Baik, untuk A, C dan D ni maksudnya wang masuk ke dalam negara kita. Jadi lebih kepada ekspor. Baik, soalan yang terakhir. Situasi yang manakah menyebabkan berlaku permintaan terhadap ringgit Malaysia? Permintaan perlu anak-anak faham. Permintaan RM berlaku apabila kegiatan ekspor berlaku. Pernyataan yang pertama, import petroleum mentah oleh Jepun. Pernyataan yang kedua, pelaburan syarikat Malaysia di China. Pernyataan yang ketiga, kemasukan pelaburan Korea ke Malaysia. Pernyataan yang keempat, bantuan kerajaan Malaysia kepada mangsa pelarian di Palestin. Jadi jawapannya adalah bola 1 dan 3. Baik.
habislah sudah slot saya yang pertama. Okay, soal slot yang berkaitan dengan soalan objektif lah. Okay, jadi cikgu akan teruskan dan beri kepada Cikgu Suhaila untuk meneruskan slot yang kedua berkaitan dengan bahagian penerangan, bahagian A kertas 2. Okay, baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua calon-calon SPM 2022, pelajar-pelajar ekonomi 3767 kertas 2. Apa khabar semua? So far, macam mana dengan peperiksaan SPM yang baru berlangsung? Okay, saya percaya anda semua sedang menyiapkan diri untuk semua persediaan tips-tips akhir dalam semua mata pelajaran. Baik, hari ini kita akan buat tips santai untuk ekonomi kertas 2, 3767 untuk bahagian A. Saya memperkenalkan dulu, nama saya ialah Puan Nur Suhaila binti Khairuddin. Saya merupakan guru penolong kanan pentadbiran SMK Taman Widuri. Sebelum ni SMK Jawi, baru saja bertukar ke SMK Taman Widuri dan saya merupakan salah seorang guru ekonomi di Pulau Pinang. Saya berpengalaman mengajar ekonomi sejak tahun 2007 sehinggalah sekarang. Buat masa ini saya adalah jurulatih utama negeri dan juga jurulatih utama daerah untuk mata pelajaran ekonomi. Itu sahaja sedikit tentang saya. Tak perlu tahu banyak-banyak kot sebab sekarang ni kita nak fokus kepada peperiksaan kamu yang akan berlangsung pada 2 Mac. Ya? Okey, baik. Hari ini cikgu akan jelaskan kepada kamu tips-tips what the do's and the don'ts yang perlu kamu buat atau jangan kamu buat semasa menjawab kertas ekonomi kertas 2 bahagian A. Okey, bahagian A. Masih sama lagi formatnya, jangan risau, kita flashback sahaja. Baik, kertas 2 bahagian A, bahagian wajib jawab, ada 3 soalan. Okay, ada soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Setiap soalan ini membawa 20 markah. Okay, jadi kamu kena jawab ketiga-tiganya. Tidak ada pilihan. Okay, total markah 60. Tempoh masa yang cikgu cadangkan kepada kamu adalah selama 60 minit. Okay, 60 minit. So, equals lebih kurang satu soalan 1 minit. Jadi, kalau kamu ada soalan yang membawa markah 5, so markah masa yang dicadangkan adalah 5 minit. Kertas 2, total masanya adalah 2 jam 15 minit. Okay, bahagian B tu kamu kena jawab 2 soalan saja. Tetapi 2 soalan itu memerlukan kamu berfikir dengan lebih mendalam. Jadi 2 soalan itu kamu akan jawab dalam tempoh 1 jam 15 minit. Jadi 1 jam memadai untuk bahagian A. Alright, cikgu nak cerita bahagian A je. Bahagian B nanti kawan cikgu akan ceritakan kepada kamu. Alright, baik, kepada semua pelajar ekonomi, cikgu menasihatkan, menekankan, menekankan. Bila jawab dengan ayat penuh. Elakkan daripada menggunakan point form. Okay, kalau tak boleh sangat, tiba-tiba ada panic, alamak cikgu saya dah biasa dengan point form. Baik, kalau kamu mengamalkan point form untuk bahagian A, pastikan kamu membina ayat yang lengkap ataupun frasa yang maksudnya jelas dan sampai. Jangan bagi terlalu pendek sehingga menyebabkan pemeriksa itu berfikir apa budak ni nak sampaikan ataupun nanti dia akan jadi maksud tu sampai tak sampai, sampai tak sampai. Alright? Okay, nanti rugi. Yang rugi kamu. So, benda boleh buat panjang, benda boleh tulis lengkap, kenapa nak di-discount-discountkan. Alright? Seterusnya. Okay, cikgu nak terus pergi kepada soalan. Kali ni cikgu banyak fokus kepada soalan 2021 sahaja. Sebab soalan tu berwarna cantik. Okay, baik, yang kamu lihat ni adalah soalan bahagian A, soalan nombor 1. Okay, soalan ni adalah soalan yang agak lazim keluar. Okay, gambar 1 menunjukkan
merujuk kepada satu unit ekonomi. Kalau kamu jumpa ni perkataan ni, satu unit ekonomi ni, okey, terus conteng kertas soalan tu. Terus conteng, jangan conteng kat tromen pula. Terus conteng, tulis kat situ, unit ekonomi ada 3, isi rumah, firma dan kerajaan. Okey, soalannya, jelaskan konsep kekurangan, pilihan, kos lepas yang dihadapi oleh unit ekonomi tersebut. Okey, jadi tadi cikgu dah bagi tahu kamu kena conteng sama ada isi rumah, firma ataupun kerajaan. So tengok gambar ni. Tengok gambar ni, ini siapa? Okey, ini adalah siapa? Kerajaan? Salah. Firma? Tak. Yang ni adalah isi rumah. Isi rumah. Okay, isi rumah ni dia berkendakkan dua barang. Dia nak beli rumah ataupun dia nak beli kereta. Tetapi dia ada masalah kekurangan pilihan dan kos lepas. Ini anak-anak soalan lazim ni. Soalan yang kerap masuk. Kalau dia tak masuk isi rumah, dia masuk firma. Tak masuk firma, dia masuk kerajaan. Boleh jadi gambar raja, boleh jadi dalam bentuk jadual. Okey, so, jadi kalau soalan macam ni kadang-kadang dia bagi 5 markah, 6 markah, 4 markah, tahun ni dia tanya 4 markah. So soalan begini sebenarnya boleh capai 8 hingga 9 markah. 8 hingga 9, so max kamu akan dapat markah penuh. Sentiasa ingat dalam kepala, bila kita jawab soalan kertas 1, kertas 2, bahagian A, kita target untuk operasi sapu bersih. Kalau dia offer 4, rembat semua. Kalau dia offer 5, sapu semua. Cikgu selalu kata kat anak murid cikgu, operasi sapu bersih. Okey, baik. Apa kesilapan yang calon selalu buat? Selalu calon bagi pendek-pendek sikit. Okey, cikgu nak ceritakan, cikgu nak bagi terus dengan jadual apa yang patut kamu jaga. Baik. Kalau kata soalan ni bercakap tentang isi rumah, maka kamu katalah isi rumah mengalami masalah kekurangan pendapatan ataupun masalah kekurangan wang. Okey, dalam kes soalan taksat, soalan tadi ni, dia dah kata kepada kamu, dia jelaskan konsep masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi dia tak bagi dah markah dekat situ. Jadi dia bagi markah kepada huraian kamu. So kamu kata isi rumah mengalami masalah kekurangan pendapatan. Maka isi rumah terpaksa membuat pilihan. Isi rumah akan memilih barang dengan tujuan untuk memaksimumkan kepuasan. Ayat-ayat, perkataan-perkataan yang cikgu highlight, cikgu underline ini wajib digunakan untuk kes isi rumah. Kamu jangan campur adukkan dia. Isi rumah, ini perkataannya. Firma, ini perkataannya. Kerajaan, ini perkataannya. Okey, baik. Isi rumah mengalami masalah kekurangan pendapatan. Isi rumah terpaksa membuat pilihan. Isi rumah memilih barang dengan tujuan untuk memaksimumkan kepuasan. Sebab dalam kes ni, soalan ni tanya barang. Kalau dia tunjuk perkhidmatan, kamu tukarlah dengan perkataan perkhidmatan. Kamu mesti alive dengan soalan. Mesti hidup dengan soalan. Bukan main hafal sahaja dan memuntahkan secara tuli. Okey? Alright. Seterusnya kita kata isi rumah akan membuat pilihan barang dengan tujuan untuk memaksimumkan kepuasan. Okey? Maka isi rumah akan menghadapi kos lepas. Kos lepasnya adalah barang kedua terbaik terpaksa dilepaskan. Okey? Selalu calon suka tulis barang kedua terbaik. Yang terpaksa dilepaskan tu dia tak cerita dah. Bila tak cerita, ayat tu jadi tak sampai. Barang kedua terbaik yang apa terpaksa dilepaskan. Okey. Cikgu kata markah soalan ni banyak. Kat mana lagi? Baik, kalau kata soalan kamu dia memberikan nilai berapa pendapatan tersebut, kamu nyatakan balik dalam jawapan kamu. Contoh, isi rumah mengalami masalah kekurangan pendapatan, dia hanya mempunyai berapa? Ikut soalan. Tadi tapi soalan yang taksat tu, dia tak ada. Dia tak nyatakan berapa pendapatan. Kalau ada, nyatakan berapa jumlah pendapatan tersebut. Okey, sebab tu cikgu kata hidup dengan soalan tersebut. Okey, kemudian kita kata isi rumah menghadapi kos lepas. Kos lepasnya adalah barang kedua
baik terpaksa dilepaskan. Sekarang ni buku teks dia ada menggunakan istilah yang baru iaitu kepuasan yang mungkin daripada barang kedua terbaik terpaksa dilepaskan. Saya serahkan kepada kamu istilah mana yang kamu lebih selesa nak gunakan. Sama ada barang kedua terbaik terpaksa dilepaskan ataupun kepuasan yang mungkin daripada barang kedua terbaik. Salah satu ini boleh digunakan. Okey, nak tambah markah kat mana lagi? Tambah markah kalau contoh macam tadi ada rumah dengan kereta kan. Kalau dipilih rumah, maka kos lepasnya adalah kereta. Dapat markah lagi di situ. Okey, baik. Kalau firma, tadi cikgu tunjuk contoh isi rumah. Kalau firma mengalami masalah kekurangan modal. Okey, modal. Atau kamu boleh tukar perkataan itu kepada faktor pengeluaran. Okey, kalau modal itu dia ada nyatakan berapa nilai modal, tulis balik iaitu jumlah modal yang dimiliki oleh firma tersebut ialah RM berapa. Macam itu. Okey, maka firma perlu membuat pilihan. Firma akan memilih keluaran ataupun output. Salah satu perkataan ini boleh digunakan. Tak mau perkataan barang lah. Barang jangan duduk kat situ. Barang pergi duduk kat isi rumah. Apa barang? Kan? Barang pergi duduk dekat isi rumah. Okey, keluaran, output dengan tujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Okey cikgu, kalau saya tak mahu guna memaksimumkan keuntungan, meminimumkan kos pengeluaran pun boleh juga. Ya, okey, maka firma akan menghadapi kos lepas. Kos lepasnya adalah keluaran atau output kedua terbaik terpaksa dilepaskan. Atau istilah yang baru, keuntungan yang mungkin daripada keluaran yang terpaksa dilepaskan. Kamu boleh buka buku teks tingkatan 4, ada istilah ini dalam buku teks tersebut. Cikgu terlupa muka surat berapa. Kamu boleh buka dia antara pages yang awal. Okey, baik. Kemudian kalau kerajaan, kita kata kerajaan kekurangan hasil. Nak cantikkan lagi, hasil cukai. Jangan duk pergi sebut kerajaan kekurangan wang, kerajaan kekurangan pendapatan, tak mau. Kerajaan kekurangan hasil. Okey, atau kamu boleh tukar dengan hasil cukai. Maka kerajaan terpaksa membuat pilihan, iaitu kerajaan akan memilih projek dengan tujuan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Itu key dia. Kalau nampak, maksimum kepuasan, maksimum keuntungan, maksimum kebajikan masyarakat. Alright, so nampak nah dia punya ranking tu kan? Nampak susun dia, where it belongs, to whom, benda-benda tu dia milik siapa. Okay, kemudian kita kata kerajaan akan menghadapi kos lepas. Kos lepasnya adalah projek kedua terbaik terpaksa dilepaskan. Atau istilah baru, kebajikan yang mungkin diperoleh daripada projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, anak-anak, tolonglah soalan ni soalan lazim dan kebanyakannya pelajar dah boleh jawab dengan baik. Jadi kepada out sana yang dah boleh menjawab dengan cantik, tahniah saya ucapkan. Tapi kalau kata yang masih lagi tak nampak, okey, saya harap ini dapat membantu kamu. Alright, okay, itu baru soalan yang pertama. Hai, kita sambung balik nah. Okey, ni tips santai kan. So kita pun santai lah. Okey, insya-Allah. Baik, santai tapi santai berisi insya-Allah. Jadual 1 menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran bagi suatu jenama jersey sukan. Baik, kenapa cikgu tertarik dengan soalan ni? Sebab soalan ni sebenarnya mudah nak dapat markah. Mudah sangat-sangat. Tak payah baca buku. Tetapi ramai calon yang agak mensia-siakan peluang untuk kutip markah sebanyak-banyaknya. Okey, baik. Kalau kamu dapat soalan macam ini, tak kiralah sama ada dia suruh kamu lukis keluk ke ataupun jelaskan keadaan pasaran, baca dulu. Baca setiap segala perkataan yang ditulis dalam muka surat tu, baca.
Okey, dia tak akan berada kat situ kalau dia tidak berfungsi. Itu pegangan saya. Baca semua. Dia tak akan berada di situ kalau dia tidak berfungsi. Okey, sekarang kita tengok. Jadual 1 menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran bagi suatu jenama jersey sukan. Dia ada kat sini harga, kuantiti permintaan. So, kita tahu yang ni QD. Okey, QD, kuantiti permintaan. Pegang tu, tanam dalam hati. Kemudian dia ada kuantiti penawaran. Tapi kuantiti penawaran ni dia ada firma pula. Dia tak bagi direct. Dia bagi firma. Ada firma A, ada firma B. Tapi kat atas ni dia kata penawaran pasaran. Kemudian dia kata pula, jelaskan keadaan pasaran pada harga RM25. Okey, Allah, macam mana nak buat ni? Okey, jangan panik. Jangan panik. Langkah pertama, apa kamu nak buat? Kamu jangan takut dengan soalan ni. Yang ni kita tahu ada firma A, ada firma B. Okey, kita dah tak tahu dah. Yang ni budak-budak ekonomi semua terror nah. Jadi kalau nak kira pasaran nak buat macam mana? Kita kena tambahkan firma A dengan firma B. Tambahkan kuantiti pada setiap tingkat harga. Okey, tengok sini. 4. Kamu buat tambahan jadual. Tak ada masalah. Auto-fill lah. Auto-fill lah jadual tu. Kamu boleh ubah soal. Renovate pun boleh. Jangan risau. Nah, so cikgu dah garis tu kalau kamu nampak. Cikgu sebenarnya cuba cari pen yang lagi tebal. Tapi cikgu awak tak apa pandai. Tak apalah Okey, so firma A dengan firma B kita tambah kuantiti dia. So, pada harga 18, firma A 4, firma B 5. So, firma B 1. So, total berapa? Total dia 5. Allah, huduhnya tulisan. Tak apa, jadi biar nampak nah. Okey, yang kedua, 6 dengan 3. So, total dia 9. Kemudian, total 7 dengan 5. Total dia 12. Kemudian yang ni, 12 dengan 8. Total dia 20 unit. Okey, 20 unit. Okey. Lepas itu, kamu tengok pula. Okey. Kamu tengok pula, jelaskan keadaan pasaran pada harga 25. Okey, pergi dekat 25 ni, kamu tarik macam ini. Kamu tarik macam ini. Tarik dulu, tak usah fikir lagi. Tarik dulu. Tarik dulu. Tarik macam itu, kan? Cikgu soalan, so tarik-tarik. Tariklah. Tarik, Jangan takut. Okey. Harga 25, kuantiti di sini 12. 12 saja ke? Tengok kat atas ni. Dia ada kila kat sini satu ni. 1000 helai. Bermaksud ni 12,000 helai. Okey. Yang ni pula pun sebenarnya 1000 helai juga. Okey. Yang ini pula 12,000 helai juga. Jangan tengok yang 7 dengan 5 sebab kita tengok yang ujung yang kita dah tambah. Sini pun 12 juga. Bermaksud apa dia ni? Pada harga 25, RM25 tu QD sama dengan QS. Kan? Maksud dianya berada dalam keadaan keseimbangan. Betul tak? Pada harga 25, pasaran berada dalam keadaan seimbang. Okey, macam mana nak cerita? Maka soalan ni 4 kot tak saya tak ingat. Masalah soalan ni 4 kot. Tak apa. Tapi sebenarnya jawapan dia banyak. Okey, jom kita tengok macam mana jawapan dia. So sekarang ni kamu pegang dalam kepala Dana. Harga 25 seimbang. Harga 25 seimbang. Berapa kuantiti keseimbangan? 12,000. Okey. Cara jawab dia macam Okey. Yang ini jawab satu-satu. Cerita habis-habis. Ni jawab satu-satu, cerita habis-habis. Apa nak cerita ni? Okey, cerita dia pertama. Berlaku keseimbangan. Tulis yang tu. Berlaku keseimbangan. Kamu dah tahu dah. Tulis. Berlaku keseimbangan. Tu satu markah tu. Okey. Kemudian, 25 ialah, RM25 ialah harga keseimbangan. Cikgu, boleh tak saya tulis harga keseimbangan ialah RM25? Ya, boleh. Tak ada masalah. Maksud sampai. Tapi jangan lupa tulis RM. Quantifier kena betul. Okey. Baru 2 markah. Lagi? Cikgu kata ada banyak. Ada banyak. 12,000 unit ialah kuantiti keseimbangan. Kita tahu pada titik E tu, itu adalah titik keseimbangan, harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan. Dia ada nama dia. Bagi tahu nama tu. Okey, 12,000 unit adalah kuantiti keseimbangan atau kuantiti keseimbangan ialah 12,000 unit. Okey, senang kan? Oh, kacang ini. Lagi? Ada lagi? Ada. Harga tetap. Sebab dia dah seimbang. Harga tu tetap. Okey? Tidak berlaku lebihan permintaan ataupun lebihan penawaran sebab QD sama dengan QS. Boleh tak cikgu saya tulis QD sama QS? Supaya kita tengok ada tak jawapan tu. Kuantiti
Kuantiti, cikgu batuk sikit. Kuantiti permintaan pasaran ialah 12,000 unit dan kuantiti penawaran pasaran ialah 12,000 unit. Dapat markah. Tu saya kata tak payah baca buku. Ada lagi tak? Ada. Kuantiti diminta pasaran sama dengan kuantiti penawaran pasaran. Cikgu, kalau saya tulis QD sama dengan QS boleh? Tak ada masalah. Tulislah. Sebab itu simbol yang standard. Tapi janganlah duk cipta simbol lain. Nah? Okey. Jadi ada berapa ni? Ada 7 semuanya. Yang mana kalau kamu tulis, kalau markah ni 5 ke, 4 ke, memang boleh sapu bersih. Okey? Senang kan? Senang. Kalau kata lukis keluk, sama juga. Lukis tarik garisan kat tepi tu, campur dulu kuantiti tu, buat paksi kemas-kemas, pastikan paksi tu skala, jangan duk loncat. Kemudian plot, labelkan, origin jangan lupa. Kamu akan dapat markah penuh. InsyaAllah. Jangan takut. Sebab tu saya kata bahagian A ini adalah bahagian yang untuk rembat soalan jawapan sehabis baik. Ya? Baik, seterusnya. Okey, seterusnya. Soalan ni. Okey, soalan ni ramai orang calon yang boleh dapat markah penuh. Ini soalan-soalan senang lah kan. Anak-anak didik memang dah boleh dah. Alright. Okey, soalan ni dia kata gambar 2 merupakan 2 jenis barang yang diminta oleh individu. 2 jenis barang yang diminta oleh individu. Okey, kamu tengok tu soalan tu memang berwarna. Jangan pelik, jangan takut. No? Ada beberapa pages dalam soalan yang akan berwarna. Tak apalah, kat sekolah tak pernah berwarna kan? Okey, kamu tengok gambar tu, kamu nampak beras. Kamu tengok gambar kedua. Ada orang kata cincin, ada orang kata gelang. Tak ada masalah sayang, janjinya kamu tahu itu barang kemas. Okey, jelaskan perbezaan keanjalan harga permintaan bagi kedua-dua barang tersebut. Jelaskan perbezaan. Kenapa Cikgu Suhaila nak cerita tentang soalan ni? Sebabnya bila kamu nak cerita tentang perbezaan, cara mudah nak jawab adalah dengan membuat jadual. Kamu boleh membina jadual. Kamu gunakan pembaris ni. Cikgu Suhaila tak ada pembaris ni. Kamu bina jadual macam ini. Kamu tarik macam itu. Kemudian kamu bahagi setengah. Kemudian kamu jawab. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Yang ni apa dia? Beras. Ini barang kemas. Ini apa dia? Tidak anjar permintaan. Barang ni nilai perkali keanjalan tidak kurang 1. Sini nilai perkali keanjalan lebih 1. Kamu bercerita yang tu. So cikgu cuma nak pesan ke anak-anak didik, jangan takut dalam membina jadual. Bina jadual, jangan takut. No? Jangan takut nak bina jadual. Boleh anak-anak? Okey, jangan takut. Kalau kata, kalau cikgu, kalau saya pergi buat dalam bentuk karangan, saya dekat atas saya cerita tentang beras tu, kemudian dekat bawah tu saya cerita tentang barang kemas tu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh saja. Bagaimanapun boleh. Cuma kalau kita bina jadual ni, kita boleh nampak berapa poin yang kita dah bagi. Berapa poin kita bagi. Okey anak-anak, dia tanya tentang perbezaan. Jadi boleh bagi 3 perbezaan sebelah sini, 3 sebelah sini. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi perbandingan, kalau perkataannya banding, mesti ada persamaan. Persamaan nak buat macam mana? Boleh tulis yang sama sebelah sini, kata sini X, sini pun X pun boleh. Ataupun kat sini awak nak buat garisan macam tu, awak mergekan dia, awak tulis persamaan. Kemudian awak tulis jawapan tu sekali saja kat bawah. Pun boleh juga. Maksud sampai. Alright, itu untuk soalan kalau memerlukan kamu untuk membina jadual. Jelas? Boleh so far? Kita tarik nafas tak? Okey. Okey, jom kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya soalan macam ini. Soalan tentang kos, tentang pengeluaran ni, calon selalu tak nak jawab. Selalu tak nak jawab. Selalu tinggal ruang kosong. Cikgu minta tolong-tolong sangat-sangat. Semua calon, siapa lagi yang belum pergi hafal formula, tolonglah pergi hafal formula. Okey, tolong hafal sebab formula tak banyak. Dalam ekonomi tak banyak formula dan formula mudah sangat. No, tapi ramai calon tak mau jawab, dia sanggup tinggalkan ruang kosong. Kadang-kadang dia hilang 5 markah dekat situ. Okey, baik cikgu nak tengok soalan ni. Jadual 2 menunjukkan kos pengeluaran yang ditanggung oleh sebuah firma pada bulan Februari 2020. Okey, ada sewa kilang, ada upah buruh, kos bahan mentah, kos pengangkutan. Anak cikgu batuk kat belakang.
Allahu Akbar. Insurans kilang, bil santai kan? Okey, on Insurans kilang, bil air dan elektrik. Dia kata hitungkan. Kalau hitung, kena kira. Kalau hitung, kena ada jalan kira. Cantiknya ada jalan kira. Ada pelajar zaman sekarang, pelajar pegang kalkulator macam pegang handphone. Tak saja kan? Okey, boleh tak buat macam tu? Boleh, tak ada masalah dengan syarat satu, jawapan kamu betul. Dua, jawapan kamu lengkap. Betul tapi tak lengkap, kamu hilang markah penuh. Okay. So, cara selamat macam mana? Cara selamat tu adalah formula. Dia minta jumlah kos berubah. Okay, kalau jumlah kos berubah, yang ada dekat situ, sewa kilang tu kos tetap. Kamu senaraikan dulu. Bila dapat soalan macam ni, kamu tulis. Yang ni sewa kilang fixed cost. Kos buruh, ini variable cost. Kos bahan mentah, variable cost. VC tu variable cost lah, kos berubah. Kos pengangkutan, variable cost. Pen cikgu pun dah nak jam. Insurans kilang, yang ni fixed cost. Operasi ke tak operasi, kena bayar insurans. Bil air dan elektrik, variable cost. So, kita ada berapa variable cost? 1, 2, 3, 4, 4. So, kamu senaraikan kat sini. Okay, cost berubah sama dengan kamu senaraikan. Kalau kamu nak senaraikan, cikgu kata tadi 2 markah 2 minit kan? So, terus tulis macam ni. Kalau kamu malas nak tulis RM, kamu buat macam ni saja. RM, kamu kurungkan. Kena kamu senaraikan semua nilai ni. Senaraikan 25,000, tambah dengan 50,000, tambah dengan 10,000, tambah dengan 5,000. Okey, dapat jumlah. Okey, lepas tu tulislah jawapan. Tulis jawapan kamu. Berapa jawapan dia? Mari kita kira dengan cikgu sekejap. Mari kita kira sama-sama. Okey, kita ada 25,000 untuk upah buruh. Kemudian 50,000 untuk bahan mentah. Kos pengangkutan is 10,000. Kemudian bil air elektrik is 5,000. Jawapan dia 90,000. Betul tak? Okey, 90,000. Kamu tulis kat sini jawapan dia. Dah buat hal pula dah. Kamu terus tulis jawapan dia kat sini. RM. Masya Allah. RM 90,000. Kosong bagi cukup nak? Okey, bodohnya tulisan cikgu. Okey. Baik, 90,000. Anak-anak, kalau kamu terus tulis RM 90,000, yes, kamu dapat 2 markah. Memang betul kamu dapat 2 markah. Dengan syarat ni. Yang ni ada ni. Kawan besar dia ni. Ni. Yang ni kena ada. Okey. Hopefully you can take it. Dengan syarat dia ada. Sebab tu saya kata paling selamat adalah buat jalan kira. Kalau kata kamu dapat 90 tapi kamu tulis 90,000 je, kamu tak ada jalan kira, kamu terus hilang 2 markah. Sebab 90,000 tu tidak membawa makna apa-apa. You have to understand this one is calculating cost. Cost mesti ada RM. Sat lagi, slide seterusnya, cikgu nak tunjukkan the quantifier yang memang you all kena jaga-jaga. Okey, kirakan kos purata. Okay, kos purata adalah average cost, betul tak? Ya, average cost. AC sama dengan total cost divide by quantity. Okay, so carilah berapa total cost. Total cost campur semua benda Allah ni, campur semua ni. Oh, this is not working for me. Okay, campurkan semua. 10,000 plus 25,000 plus 50 plus 10 plus 3 plus 5 divide by quantity. Quantity tu dibagi tahu kat sini dah. 53,000. So, dapat jawapan. Dapat jawapan kamu dalam RM. Sebab ini adalah cost. Okey, katakanlah kamu tak tulis formula, kamu tak tunjuk jalan kira, kamu terus bagi jawapan. Jawapan tu betul. Tetapi, you tak letak RM. Kamu dah hilang 3 markah dekat situ. Okey, kamu dah hilang 3 markah dekat situ. At least, kalau jawapan akhir tak ada RM pun, tu, AC sama TC divide by Q dapat markah. Jalan kira dapat markah. No? Okay. So, kamu tepuk dada, pap, tanya selera kamu, macam mana kamu nak jawab. Do I want to answer directly question atau make sure quantifier you betul? Atau kamu buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan, play safe. Kamu ada 2 minit. 2 minit, 3 minit untuk jawab soalan macam ni. Tak ada masalah. Okay? Baik, tentukan jangka masa pengeluaran. Of course lah, ni jangka masa pendek. Sebab, kenapa nak jawab? Soalan ni 2 markah. Tentukan jangka masa pengeluaran, tulis je. Jangka masa pendek. Kerana wujud kos tetap dan kos berubah. Okey. Itu je jawapan dia. Dapat 2 markah. Senang kan? So, kalau cikgu soalan cakap tak satu, kamu dah dapat markah penuh dah. Alright. Okey. Ini yang cikgu soalan nak share dengan kamu.
Okey, kalau kamu mengira jumlah kos, kos tetap, kos purba, kos purata, kos marginal ataupun kos sud, marginal dengan sud tu sama, pastikan petunjuk nilainya RM. Wajib ada, wajib ada. Kalau kamu kira tentang jumlah keluaran purata, okey, kamu cerita tentang total production, average production, marginal production, kena ada unit. Okey. Kalau kamu kira tentang pendapatan Y sama dengan usfut tambah BP, upah tambah sewa, tambah faedah, tambah untung, tambah dividen, tambah bayaran pindahan, wajib ada RM. Okey. Kalau kamu cerita upah nominal, okey, upah nominal kena ada RM. Pendapatan boleh guna Y sama dengan YD sama dengan Y tolak potongan wajib pun kena ada RM. Kalau upah benar, okay, upah benar tak saat atas tu upah semua kan? Kecuali upah benar iaitu formula dia upah benar sama dengan upah wang ataupun upah nominal bahagi dengan harga purata barang yang tu jawapannya dalam unit. Unit bukan RM. Okey, upah benar bukan RM kerana dia mengukur kuasa beli upah nominal tersebut. Okey, dan last sekali yang antara yang cikgu nak ingatkan kepada kamu sebab masa cikgu pun dah sampai hujung, iaitu nilai perkalikan jalan. Nilai perkalikan jalan, jangan letak apa-apa. Bagi dua angka bererti kalau ada, dua selepas titik perpuluhan tu dua angka kalau ada. Kalau kamu dapat 2.00, just letak 2, tak ada persen, tak ada RM, tak ada unit whatsoever. Just number. Okay? Baik, next. Allah percaya. Okey anak-anak, cikgu nak teruskan sikit lagi. Okey, sikit lagi. Kalau kamu dapat soalan macam ni, tolong jangan susah hati. Soalan macam ni senang nak dapat markah. Ni satu ni kutip habis-habis, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kalau kamu dapat soalan macam ini, dia kata berapakah nilai RM berbanding dengan US dollar 1 pada 26 April, 26 April. Pergi dekat sini, graf ni. Tengok ni 26 April, tarik naik atas. Kamu akan nampak pada RM4.10. Tapi macam mana nak tulis supaya kamu jangan hilang satu markah. Bila kamu nak tulis, kamu tulis dekat situ. Kamu tulis dekat situ. Okey, kat sini mana dia? Okey. Kamu tulis kat situ 1 USD dot RM RM RM4.10. Kamu tulis macam itu. Jangan buat RM4.10. Terus letak macam tu. No. Okey. Yang tu ceweknya dia. Bila soalan satu markah, dia memang cewek. Alright. So, jelaskan kesan perubahan kadar pertukaran pada 28 April pada 28 April kepada 30 April. Okey, tengok 28 April kita berada pada 4.08. Okey, kita kena bayar RM4.08 untuk dapat $1. Tetapi pada 30 April kita kena bayar RM4.12. RM4.12 baru dapat $1. Dulu kita bayar RM4.08. Dapat $1. Bayar RM4.08 dapat $1. Now kita kena bayar RM4.12 baru dapat $1. Bermaksud harga dolar jadi mahal. Kalau dolar mahal bermaksud nilai RM jatuh. Nilai RM jatuh. Kalau nak jawab soalan macam ini, mudah sahaja anak-anak. Cikgu dah buatkan satu rumusan ringkas untuk kamu. Ni RM jatuh kan? Okey, RM jatuh. Kamu tengok sini. Harga atau nilai ekspor murah. Kuantiti ekspor akan meningkat. Harga atau nilai import jadi mahal. Kuantiti import jatuh atau berkurang. Nilai ekspor lebih besar daripada nilai import. Imbangan dagangan menjadi lebih baik. Tak mau guna lebih baik, guna positif, guna lebihan pun boleh juga. Macam mana nak tangkap? Okey, satu ketua kat cikgu, kalau cikgu boleh tunjuk kat kamu di sini. Bila kita kata RM jatuh. Okey, bila RM jatuh, kamu buat macam ini. Okey, ambil ni, kamu kurung macam tu. Kamu tulis RM jatuh, kamu ambil anak ni, bulat ni, kamu tangkap M, kamu tangkap anak panah. Okey, M ni merujuk apa? M ini merujuk import. Merujuk import. Okey.
Import jatuh. Kenapa import jatuh? Sebab barang import secara relatif lebih mahal. Bila mahal, orang tak nak beli. So, import jatuh. Kenapa import jatuh? Sebab nilai import jadi mahal. Kalau nilai import jadi mahal, bermaksud nilai ekspor jadi harga barang ekspor jadi murah. Maka nilai ekspor akan meningkat. Kalau X lebih besar daripada M, maka imbangan pembayaran cenderung lebih baik. Imbangan dagangan ni kalau dia merujuk tentang barang itu adalah barang nampak. Okey. Kalau dia tak cerita apa-apa, kamu boleh gunakan perkataan imbangan pembayaran pun boleh. Sebab imbangan pembayaran adalah yang besar. Imbangan dagangan kalau kita bercerita tentang barang itu barang ekspor nampak. Ekspor nampak, ekspor tak nampak, import nampak. Sorry, imbangan dagangan, ekspor nampak, import nampak. Imbangan perkhidmatan, ekspor tak nampak, import tak nampak. Kalau nak lagi selamat, imbangan pembayaran. Okey, tapi gunakan imbangan dagangan cantiklah. Sebab imbangan pembayaran ni, dia ada lagi pendapatan primer, pendapatan sekunder. Okey, dan pelaburan dan sebagainya. Okey, itu sahaja yang cikgu soalan nak share dengan kamu. I come to the end already. Okey. Pesanan cikgu adalah minimalkan kesilapan teknikal. Jangan lupa tu quantifier, RM yang cikgu dah pesan. Okey, kemudian tulis huraian satu-satu bagi jelas, kutip setiap markah yang diperuntukkan. So, cikgu dan pasukan ekonomi, guru-guru ekonomi Pulau Pinang, khususnya JU-JU mendoakan semua anak-anak ekonomi akan tenang dan dipermudahkan urusan, dapat jawab dengan terbaik. Secara peribadi daripada cikgu, semoga kamu menjalankan operasi sapu bersih bagi bahagian A. So all the best, doa saya untuk kamu semua. Jom sama-sama kita naikkan kembali martabat mata pelajaran ekonomi di Pulau Pinang sebab kamu penentunya. Okey, apa-apa salah dari saya mohon maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua calon SPM 2022. Saya Cikgu Lee Wee Chuan dari SMJK Jitsin Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Apa khabar semua? Adakah anda setelah membuat persiapan yang terbaik untuk menghadapi SPM 2022? Hari ini, Cikgu ingin berkongsi dengan anda tentang subjek ekonomi kertas 2 bahagian B, iaitu soalan esei. Anda semua sedia maklum bahawa mata pelajaran ekonomi kertas 2 terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Oleh itu, hari ini cikgu akan fokus pada bahagian B. Bahagian B terdapat 4 soalan, iaitu calon SPM kena pilih 2 soalan sahaja untuk dijawab. Oleh itu, cikgu menasihati calon-calon SPM bahawa masa menjawab soalan esei ini guna 35 minit untuk menjawab bagi setiap soalan. Maksudnya, bahagian B, kita kena jawab 2 soalan kan? Satu soalan guna 35 minit. Dan lagi satu soalan 35 minit. Sebab pengurusan masa yang baik akan menjamin anda dapat menjawab semua soalan dalam SPM. Seterusnya, bentuk soalan bahagian B ialah soalan stimulus. Apakah yang dimaksudkan dengan soalan stimulus? Sebenarnya, soalan stimulus ini soalan yang memberikan maklumat khusus. Sebagai contohnya, soalan akan beri data, grafik, jadual, keratan akbar atau perbualan. Soalan stimulus ini mesti akur kepada kurikulum. Apakah yang dimaksudkan dengan akur kepada kurikulum? Maksudnya, soalan stimulus ini mesti ada dalam
sukatan pelajaran ataupun kita katakan DSKP. Oleh itu, soalan bahagian B ini ada 3 caraian, iaitu A, B dan C. Dan biasanya bagi bahagian B, esei ini ada 2 soalan analitikal dan 1 soalan rubrik. Yang manakah 1 soalan rubrik? Biasanya calon SPM kena lihat soalan manakah yang mempunyai markah yang paling tinggi. Kalau markah yang paling tinggi itu, itulah soalan rubrik. Di sini, cikgu ada satu contoh soalan esei, yang telah dipaparkan ya. So cikgu bacakan ya. Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan bagi menangani situasi dalam ekonomi. Bayaran tambahan kepada penerima bantuan keluarga Malaysia. Kuala Lumpur, Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan tambahan bayaran RM50 dan RM100 kepada penerima bantuan keluarga Malaysia ataupun kita sebut BKM. Selepas mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang makanan ketika ini, Perdana Menteri berkata setiap penerima bakal menerima sehingga RM500 dengan bantuan tunai tambahan dibayar dalam bayaran fasa 2 membabitkan tambahan bernilai RM630 juta. Sumber Ubaswai bhnew@bh.com.my pada 22 Jun 2022. Inilah yang kita katakan ya, soalan stimulus. Soalan ini kita ambil daripada Keratan Akhbar. Yang inilah kita katakan soalan yang berbentuk rangsangan. So calon SPM kena baca dulu. Stimulus yang diberikan, lepas tu menjawab soalan. Sekarang kita akan lihat soalannya. So cikgu bacakan ya. Soalan berbunyi, tentukan jenis perbelanjaan kerajaan tersebut. Beri alasan. 2 remaka. Semasa kita menjawab soalan esei, kita perlu lihat balik ya kata tugas yang digunakan. So kata tugas di sini ialah tentukan, maksudnya kita kena pasti apakah jenis perbelanjaan kerajaan yang digunakan di atas petikan yang diberikan tadi itu. Dan kita sedia maklum bahawa perbelanjaan kerajaan ada 2 jenis. Satu, perbelanjaan mengurus dan satu lagi perbelanjaan pembangunan. Dan semua murid-murid mesti tahu perbelanjaan kerajaan ialah perbelanjaan yang berulang-ulang setiap tahun. Maksudnya tahun ini kerajaan membuat perbelanjaan, tahun depan juga kena buat perbelanjaan. Ia berulang-ulang setiap tahun. Manakala perbelanjaan pembangunan merupakan jenis perbelanjaan pelaburan kerajaan. Dan pelaburan ini biasanya 1 kali sahaja dan tidak bersifat berulang-ulang. Oleh itu, yang manakah perbelanjaannya bagi soalan ini? So semua calon SPM, sila jawab soalan ini. Cuba. Sekarang kita lihat jawapannya. Sekarang kita akan lihat contoh jawapannya. Kalau calon SPM dia tulis, perbelanjaan mengurus, calon ini akan mendapat 1 markah. Inilah kita katakan soalan analytical. 1 jawapan, 1 markah. Kenapa jawapan ialah perbelanjaan mengurus? Tadi cikgu ada sebut, betul tak? Perbelanjaan mengurus ialah perbelanjaan yang berulang-ulang setiap tahun. Maksudnya, bantuan keluarga Malaysia ini akan diberikan kepada keluarga yang memerlukan bantuan
pada setiap tahun. Okey, bukan sekali sahaja bagi, habis. Kerajaan tak bagi lagi. So, kerajaan masih bagi keluarga yang memerlukan bantuan pada setiap tahun. Oleh itu, jawapan ialah perbelanjaan mengurus. Sekiranya calon dia tulis, okey, bantuan keluarga Malaysia merupakan bantuan subsidi. Calon ini dapat 1 markah juga. Okey. Dan seterusnya, calon SPM tulis perbelanjaan semasa kerajaan. Perbelanjaan semasa kerajaan juga mendapat 1 markah. Dan calon SPM dia tulis juga bantuan keluarga Malaysia atau bayaran tambahan RM50 atau RM100 juga mendapat 1 markah. Okey? Boleh tak? Semua murid boleh jawab tak soalan ini? Okey? Cikgu yakin ya, anda semua boleh jawab. Okey? Okey, sekarang kita pergi ke soalan B. Yang seterusnya. Seterusnya, soalan yang kedua ialah, mengapakah kerajaan membuat pengumuman tersebut? 5 markah. Okey? Kata tugasnya ialah mengapakah. Kalau kita lihat kata tugas mengapakah, maksudnya jawapan yang diberikan mestilah sebab. Okey? Oleh itu, calon SPM perlu menyatakan sebab why kerajaan membuat pengumuman tersebut. Mengapa kerajaan perlu mengumumkan pemberian bantuan keluarga Malaysia kepada keluarga yang memerlukan bantuan? Kenapa? Sebab apa? Okey? Boleh tak murid-murid cuba jawab? Cuba tengok. Boleh tak dapat jawapan sebelum kita lihat jawapannya? Sekarang kita akan lihat jawapannya. Okey? Jawapan bagi soalan, mengapakah kerajaan membuat pengumuman tersebut? Okey? So, kita lihat jawapannya. Yang jawapan pertama. Kalau calon dia tulis bantuan tambahan tunai secara bersasar. Maksudnya, bantuan ini hanya memberi sasaran kepada keluarga yang memerlukan bantuan sahaja. Ya, kalau dapat menulis jawapan ini, dapat 1 markah. Seterusnya, bantuan keluarga Malaysia dapat meringankan ataupun mengurangkan kos sara hidup. Betul tak? Betul jawapan ini. Kalau kami dapat bantuan ini ataupun subsidi ini, ia akan mengurangkan kos sara hidup bagi keluarga miskin. Seterusnya, ia dapat menampung kenaikan harga barang makanan. Kita sedia maklum bahawa harga barang ataupun harga makanan semakin meningkat. Betul tak? So, kalau dapat subsidi ini, ia akan dapat menampung kenaikan harga barang makanan. Dan seterusnya, kerajaan memberi bantuan ini, ia akan dapat meningkatkan ataupun calon menulis memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, betul juga jawapan ini. Dan selepas mendapat subsidi ini, keluarga akan meningkatkan taraf hidup mereka. So, kalau calon menulis jawapan ini juga betul. Okey, dan menunaikan tanggungjawab sosial kerajaan. So, kerajaan memberi bantuan keluarga Malaysia ini, ia merupakan salah satu langkah menunaikan tanggungjawab sosial kerajaan. Seterusnya, selepas mendapat subsidi ini, pendapatan benar masyarakat akan meningkat. So, kalau tulis jawapan ini, betul juga. Selepas pendapatan benar meningkat, ataupun keluarga mendapat subsidi ini, mereka akan menggunakan bantuan ini untuk membeli barang keperluan. Contohnya beras, betul tak? Gula, yang perlu digunakan pada setiap hari. Oleh itu, apabila mereka membuat perbelanjaan ini,
mereka akan meningkatkan kuasa beli. Permintaan mereka akan meningkat sebab telah mendapat subsidi ini, mereka akan membeli barang keperluan, betul tak? Oleh itu, kuasa beli meningkat ataupun permintaan meningkat. Seterusnya, meningkatkan AD atau AE. AD di sini maksudnya permintaan argikat dan AE ini bermaksud perbelanjaan argikat. Mungkin calon SPM dia akan tertanya-tanya apa maksud argikat. Argikat maksudnya semua. Semua permintaan meningkat, semua perbelanjaan akan meningkat. Satu Malaysia akan meningkat. Okey? Dan seterusnya, selepas mendapat bantuan ini, tekanan hidup akan menurun. Betul tak? Tak stres sangat sebab kalau tak ada kita katakan pendapatan, mungkin keluarga akan menghadapi tekanan sebab mereka kena fikir esok nak makan apa kerana tak ada wang. Betul tak? So, selepas mendapat subsidi ini, tekanan mereka akan dikurangkan. Okey? Dan seterusnya, jawapan yang seterusnya, merancak aktiviti jual beli. Merancak di sini maksudnya meningkatkan jual beli, aktiviti jual beli. So, kalau calon tulis jawapan ini, betul juga. Ya. Dan bantuan ini ialah fasa pemulihan ekonomi ataupun kita katakan pemulihan kehidupan masyarakat. Kalau calon memberi jawapan ini juga mendapat 1 markah. Seterusnya, kita katakan ya, kalau calon dia menulis, dengan bantuan ini dapat merapatkan jurang pendapatan rakyat. Ya, ia juga akan mendapat 1 markah. Sebab dengan bantuan ini, jurang pendapatan orang kaya dengan orang miskin akan dikurangkan. Oleh itu, kalau calon tulis jawapan ini, betul juga. Okey? So, murid-murid, anda betul berapa jawapan di sini? Ada tak mendapat 5 markah? Cikgu yakin anda semua dapat 5 markah penuh. Betul tak? Okey, jom kita pergi soalan yang seterusnya. Sekarang kita sambung soalan seterusnya. Okey, B. Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. 4 markah. Sebelum kita menjawab soalan esei ini, kita perlu kena pasti dulu kata tugasnya. Jelaskan. Kalau jelaskan, kita sedia maklum. Jelaskan, jawapannya boleh dalam bentuk fakta, huraian, formula, contoh pun boleh. Tak jadi masalah. Okey? Maksudnya selalu nak bagi huraian pun tak ada masalah, nak bagi fakta pun tak ada masalah, nak bagi formula pun tak jadi masalah. Okey? So, jom calon SPM cuba soalan ini. Cuba tengok, boleh tak anda jawab soalan ini? Sekarang kita lihat jawapan B. Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. Okey. Jawapannya ialah bayaran pindahan. Okey. Kalau calon tulis bayaran pindahan, akan dapat 1 markah. Mungkin sesetengah calon akan tertanya-tanya, apa maksud bayaran pindahan? Okey, bayaran pindahan ialah sejenis pendapatan tanpa sumbangan faktor pengeluaran ataupun tenaga fizikal ataupun mental. Kalau calon tulis jawapan ini, dapat 1 markah. Pada masa yang sama, jenis pendapatan ini merupakan pendapatan faktor tidak produktif. Dapat juga 1 markah. Okey? Dan bantuan ini terhad kepada penerima
golongan B 40 sahaja. Maksudnya, bantuan ini khas untuk golongan B 40 sahaja. Itu keluarga yang miskin sahaja. Yang keluarga kaya tu, mereka tak akan dapat. Seterusnya, jenis pendapatan ini tidak perlu dibayar balik. Kalau calon tulis jawapan ini, dapat 1 markah. Dan soalan ini juga merupakan soalan analitikal. Okey? Dan bayaran pindahan ini dikecualikan daripada cukai pendapatan. Maksudnya, pendapatan ini tidak akan dikenakan cukai. Kerajaan tidak akan mengenakan cukai, okey, terhadap pendapatan ini, iaitu bantuan keluarga Malaysia. Dan kalau calon tulis mana-mana tujuan pemberian BKM, iaitu bantuan keluarga Malaysia, juga akan mendapat 1 markah. Okey, inilah contoh jawapan. Adakah anda semua jawab betul? Okey, sekali lagi, cikgu memang yakin anda dapat menjawab soalan ini. Okey, ada soalan tak? Tak ada ya? Okey, sekarang kita sambung lagi. Kita sambung soalan C. Okey? Seterusnya, soalan C. Soalan C, cikgu bacakan dia. Pengumuman kerajaan telah memberi impak terhadap kehidupan penerima BKM. Bincangkan 9 markah. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita mesti mengenapasi berapa markahnya dalam soalan ini. Soalan ini 9 markah. 9 markah maksudnya, soalan ini merupakan markah yang tertinggi. Oleh itu, soalan ini ialah soalan kebat. So, calon-calon kena berhati-hati ya. Dan kita juga perlu tahu kata tugasnya. Kata tugasnya ialah bincangkan. Bincangkan maksudnya, jawapan yang diberikan mesti ada kelebihan dan kelemahan. Mesti ada 2 sisi. Di sini, soalan perlukan calon memberikan impak. Apa maksud impak? Impak ialah kesan atau implikasi terhadap kehidupan penerima BKM. Oleh itu, calon SPM perlu menulis 2 sisi, iaitu kelebihan kesannya dan kelemahan kesannya. Di sini, cikgu juga memberi tips ataupun petua untuk menjawab soalan rubrik ini. Okey, cikgu cadangkan calon SPM mengeluarkan satu idea. Lepas tu, memberi huraian secara mendalam tentang idea yang telah diberikan. Okey, dan cikgu juga harapkan ya, calon-calon SPM memulakan jawapan dengan ayat dari kunci soalan untuk dikaitkan dengan idea. Maksudnya, pengumuman kerajaan ini, contohnya cikgu bagi, pengumuman kerajaan ini telah meningkatkan pendapatan rakyat. Kita gunakan soalan, kata kuncinya, kaitkan dengan idea. Lepas tu, kita akan huraikan. Atau, calon-calon juga digalakkan untuk menggunakan teknik AK47 untuk menjawab soalan ini. Seperti yang telah cikgu paparkan ya, iaitu kita boleh menggunakan huraian umum untuk menjawab soalan kesan. Soalan ini berkaitan dengan impak, iaitu kesan terhadap kehidupan penerima BKM, iaitu selepas menerima bantuan ini, apakah kesannya?
Oleh itu, calon boleh menggunakan teknik AK47, iaitu calon boleh mengatakan ataupun menulis jawapan pendapatan meningkat selepas mendapat bantuan ini. Betul tak? Kuasa beli meningkat, permintaan meningkat, kepuasan maksimum dan seterusnya. Taraf hidup meningkat. Betul tak? Dapat bantuan ini, taraf hidup akan meningkat, tabungan meningkat. Calon boleh menggunakan teknik AK47 untuk menjawab soalan ini juga. Seterusnya, kita akan lihat contoh jawapan soalan rubrik. Okey, so cikgu bacakan ya. Okey, jom. Pengumuman kerajaan tersebut akan meningkatkan pendapatan golongan BKM. Okey, maksud di sini, calon ini beri satu idea. Idea yang pertama, iaitu sekiranya kerajaan bagi bantuan, maka pendapatan rakyat akan meningkat. So, dia bagi idea yang pertama. So, cikgu di sini buat satu kurungan, ya. Okey, biasanya kita akan buat satu kurungan, kemudian kita akan label yang ini A1. Maksudnya, calon ini bagi idea yang pertama. Sekiranya, pelajar tanya, cikgu, sekiranya saya hanya bagi satu idea sahaja. Contohnya, bagi satu idea sahaja. Yang lain tak tulis dah. Berapa markah saya dapat? Okey, kalau calon hanya tulis satu idea sahaja, maksudnya dia akan dapat satu A sahaja. So, satu A sahaja, maksudnya dia akan bagi satu markah sahaja. Tak ada huraian langsung. Ataupun, pelajar akan tanya, cikgu, sekiranya saya bagi fakta yang kedua. Ada dua fakta. Dua fakta maksudnya anda dapat 2A di sini. Sebab satu fakta, kita akan bagi 1A. So, dua fakta dapat 2A, maksudnya hanya dapat 2 markah. Dan cikgu, sekiranya saya bagi 3 atau 4, 5 idea, berapa markah saya akan dapat? Okey, di sini kalau calon dia tulis 3 idea, maksudnya dia dapat 3A, maka ia akan dapat 3 markah. 3 markah. Kalau dia bagi 4 idea, 5 idea, 6 idea, ia masih dapat maksimum 3 markah sahaja. Maksimum 3 markah sahaja, ya. Kalau calon semua bagi fakta. Boleh faham tak? Boleh, no? Dan seterusnya, kuasa beli. Okey, kuasa beli golongan BKM meningkat dan mampu membeli lebih banyak barangan dalam pasaran. Okey, calon ini ia membuat huraian. Ia membuat huraian. Okey, so kalau calon membuat huraian, kita akan label di sini B1. Okey, sekiranya calon hanya tulis sampai sini sahaja, berapa markah dia akan dapat? Okey, dia akan dapat 1B. Okey, 1B, kalau ada 1B saja, dapat 4 markah. Nampak tak? Okey, dapat 4 markah. Okey, so, kalau calon dia akan tanya, cikgu, kalau saya tulis 2 huraian, berapa markah saya dapat? Okey, kalau calon ni dia membuat 2 huraian, maksudnya dia dapat 2B, dia akan dapat 5 markah. Okey? Ataupun dia buat huraian 3 huraian, dia akan dapat 3B, dapat 6 markah. Sekiranya dia bagi lagi huraian, 4 huraian, 5 huraian, tetapi maksimum 6 markah sahaja. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya kita lihat calon ini. Calon ini dia bagi bukti bahawa pemberian BKM meningkatkan pendapatan rakyat dan rakyat akan menggunakan bantuan ini untuk membeli barang. Oleh itu, calon ini dia menggunakan gambar raja ini ataupun kita katakan kelok permintaan dan kelok penawaran untuk
memberi bukti bahawa sekiranya kerajaan memberi bantuan, pendapatan meningkat dan permintaan terhadap barang juga akan meningkat. Maka calon ini dapat C1. Calon ini dapat C1. Okey. So C1 ini maksudnya calon ini dapat 7 markah. Okey, di sini kalau 1C dapat 7 markah. Kalau 2C, kalau calon dia bagi 2C, C maksudnya huraian mesti mendalam ya, secara mendalam. 2C masih lagi 7 markah. Okey. Dan 3C calon ini dapat 8 markah. Okey. Dan 4C calon ini dapat 9 markah, iaitu markah penuh. Boleh tak? Kita sambung lihat yang seterusnya, jawapan yang seterusnya. Berapakah C dia dapat? Okey, jom kita lihat seterusnya. Seterusnya, calon ini akan terangkan. Okey, calon ini akan terangkan. Okey, keluk itu yang telah dilukiskan. Keseimbangan pasaran asal dicapai apabila keluk permintaan D0 bersilang dengan keluk penawaran S0 pada titik E0. Dan harga barangan dan kuantiti keseimbangan ialah P0 dan titik dan Q0. Apabila berlakunya penambahan permintaan, keseimbangan pasaran baharu dicapai pada titik E1. Apabila keluk permintaan beralih ke kanan D0 ke D1 dan bersilang dengan keluk penawaran S0, harga barangan dan kuantiti keseimbangan baharu ialah P1 dan Q1. Harga barangan cenderung meningkat. Oleh itu, calon ini ia akan mendapat C2 dengan penerangan bagi gambar raja yang dilukis. Seterusnya, calon ini dia memberi lagi huraian yang mendalam lagi. Okey, tindakan kerajaan tersebut menyebabkan permintaan barangan dalam pasaran meningkat. Okey, dan maka firma akan menambahkan penawaran barangan dalam pasaran dan firma memerlukan lebih banyak pekerja untuk meningkatkan keluarannya. Maka wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Okey, jawapan ini, calon ini, dia bagi huraian yang sangat mendalam. Maksudnya, permintaan bertambah, maksudnya penawaran juga akan bertambah untuk menampung permintaan yang meningkat. Maka, firma akan meningkatkan penawaran. Pada masa yang sama, firma memerlukan buruh yang banyak. Okey, dan mencipta peluang pekerjaan. Calon maksudnya bagi calon ini. Dan huraian ini, kita katakan huraian yang mendalam. Dan calon ini dapat C3. Seterusnya, masyarakat yang mendapat peluang pekerjaan akan memperolehi pendapatan. Okey, so kalau mereka dapat kerja, mereka akan dapat pendapatan. Apabila pendapatan isi rumah meningkat, taraf hidup isi rumah akan meningkat. Okey, di sini ia akan dapat C4. Okey, huraian yang sangat mendalam. Okey, dan imej negara akan meningkat. Dan ini dapat menarik lebih banyak pelaburan asing ke negara kita. Dan KDNK negara, imbangan perdagangan pendapatan negara akan meningkat melalui kutipan hasil cukai. So, salah satu objektif kerajaan itu pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Okey, yang ini dapat C5. Huraian yang sangat mendalam. Okey, nampak tak dari kita katakan permintaan meningkat sampai mencapai objektif makroekonomi. Dan jawapan ini, dia telah kita katakan, okey, cross topik.
Okey, jawapannya bukan bagi satu bab sahaja, tetapi dia kaitkan dengan semua bab ekonomi. Okey, dan calon ini juga memberi jawapan yang lemah, kesan buruk, bukan lemah ya, kesan buruk. Okey, sebab soalan ini ialah bincangkan. So, calon kena memberi kesan baik dan kesan buruk. Okey, sebaliknya, tindakan kerajaan ini akan meningkatkan mentaliti kebergantungan kepada kerajaan oleh penerima BKM. Maksudnya, golongan ini dia sangat bergantung kepada kerajaan dan sebahagian penerima BKM mungkin akan malas untuk bekerja. Logik kan? Mungkin dia tak nak bekerja dah sebab kerajaan selalu membantu, betul tak? Hanya menunggu bayaran pindahan yang diberi oleh pihak kerajaan sahaja. Okey, yang ini, calon ini dia beri kesan yang tak baik ataupun kesan buruk. Okey, ia dapat C6. Okey, ia dapat C6. Maka calon ini akan mendapat 9 markah penuh dalam soalan Rubik. Okey, so cikgu cadangkan ya, calon-calon SPM boleh menggunakan teknik AK47 yang diajarkan oleh cikgu-cikgu di sekolah. Okey, dan murid-murid juga boleh menggunakan ya satu idea kemudian hurai secara mendalam seperti contoh jawapan ini. Okey, itu sahaja yang cikgu nak kongsi dengan semua calon SPM 2022. Di sini cikgu memohon maaf sekiranya tersilap cakap dan cikgu juga harap semua murid ataupun semua calon SPM 2022 berjaya, okey, dan mendapat grade A+ dalam subjek ekonomi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.